Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim amma ba'd. Al-Fadil tuan-tuan imam, bahagia pengusi dan ahli-ahli jawatankuasa masjid, baisan para pegawai masjid, para ustaz, ustazah, pimpinan masyarakat, jemaah datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan haji, puan hajah, para jamaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Tapi dahulu marilah sama-sama kita rafakkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya dengan inayah dan izin Allah kita masih lagi diberi ruang dan juga kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berada di alam ini, meneruskan kehidupan kita selaku hamba-hambanya, melaksanakan titah perintahnya dan meninggalkan segala tegah larangnya. Alhamdulillah dengan inayah dan izin Allah juga kita masih lagi diberikan kesihatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan, diberikan kelapangan. Kalau tidak kerana nikmat-nikmat ini tuan-tuan, barangkali ya, ada orang dia sihat tapi dia tak lapang ya. Mungkin dia diuji dengan ya, kita tahu dalam keadaan hari ini ya, kita mengalami hujan yang berpanjangan, kadang-kadang lebat, kadang-kadang perlahan, tetapi hujan masih berterusan tuan-tuan. Saya pun nak sampai ke masjid ni tuan-tuan 2 kali pusing ya. Nak lalu kat kubur tadi tak berani, pusing balik tuan. Lalu ikut pakar semula, pusing lalu depan sekolah. Nak masuk sini sampai dekat rumah Haji Hashim kita tak berani juga tuan-tuan, nampak air lain macam. Saya patah balik semula tuan-tuan, lalu ke Tenun pula tuan-tuan ya. Baru dah sampai sini. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah SWT tuan-tuan, sampai juga. Jadi mudah-mudahan ya, besok beransurlah pulih keadaan kita seperti mana biasa dan kita dapat menjalani urusan seharian kita dan juga ibadah kita seperti mana biasa, mudah-mudahan insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Baik, alhamdulillah kita telah pun melewati separuh daripada Rejab, bermakna kurang lebih kita dengan Ramadan sebulan setengah saja lagi. Mudah-mudahan tuan-tuan Allah bagikan kepada kita keberkatan dalam Rejab ini, keberkatan pada Syaban, dan ditemukan kita dengan ya, dengan hayat kita dengan Ramadan insya-Allah tuan-tuan ya. Mudah-mudahan Allahumma ballighna Ramadan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah kita sambung kembali halaqah kita membincangkan kitab Halal wal Haram fil Islam, dan kita keikutnya tuan-tuan berada pada helaian-helaian akhir daripada kitab ini. Dan pada malam ini insya-Allah kita sambung perbincangan kita berkenaan hukum orang Islam meminta bantuan daripada bukan Islam. Musa 656 ya, Haji. Adalah tidak menjadi kesalahan jika ada orang Islam, sama ada dia dari golongan pemerintah, penguasa ataupun rakyat jelata, meminta bantuan kepada yang bukan Islam dalam sebarang hal berkaitan teknikal, seperti perkara yang ada kaitan dengan bidang keduniaan, iaitu yang tiada kaitan dengan soal keagamaan ya, mana yang tak ada kaitan dengan soal-soal agama, seperti dalam pengetahuan ilmu perubatan ya, perkembangan industri, pertanian dan seumpamanya. Ya ini maka Islam tidak menghalang ya, kita meminta bantuan ataupun pertolongan daripada mereka yang bukan Islam ataupun perkara seumpamanya, meskipun yang paling elok bagi kaum muslimin ialah untuk memadai dengan apa yang ada,
pada diri sendiri semata-mata apabila sudah cukup sempurna pengetahuan mereka dalam hal-hal yang seumpama itu. Sebab itu tuan-tuan, ada setengah perkara dah menjadi satu fardu kifayah kepada kita. Maknanya hendaklah ada sebahagian daripada kaum muslimin ataupun orang Islam yang mengetahui bidang-bidang tertentu, ya, yang mungkin barangkali sebelum ini hanya dikuasai ataupun mereka yang berkemahiran dalam bidang itu ada terdiri pada mereka yang tidak Islam ataupun yang bukan Islam. Makanya bila tidak ada tuan-tuan orang Islam dalam hal itu, maka hendaklah di situ kita berusaha untuk memastikan ada di kalangan umat Islam yang boleh menguasai bidang-bidang tersebut. Kerana tuan-tuan, dari sudut ilmu duniawi ini ataupun ilmu-ilmu alat dan seumpamanya, konsepnya mudah tuan-tuan, iaitu semua orang boleh mempelajarinya, ya, semua orang boleh menguasainya, tapi kena belajar. Dan kalau kita lihat tuan-tuan, pada asalnya dulu ilmu-ilmu yang berkaitan dengan teknikal dan sebagainya memang dikuasai oleh dunia Islam. Dilihat di zaman kegemilangan kerajaan Abbasiyah di Baghdad satu ketika dahulu tuan-tuan, timbul di sana berbagai inventor ataupun pengasas sesuatu penghasilan, dari sudut sains, ilmu perubatan dan sebagainya, yang dimonopoli pada awalnya adalah daripada golongan kaum muslimin atau umat Islam. Dan barat pada ketika itu digelar sebagai zaman kegelapan tuan-tuan, mana mereka pun tak ada ilmu lagi untuk dalam perkara-perkara seumpama itu, sehinggalah mereka mengambil pendekatan untuk menghantar daripada kalangan mereka itu belajar di Baghdad, belajar di dengan umat Islam pada ketika itu. Sebab itu kita tengok tuan-tuan, pada hari ini bapa perubatan Ibn Sina tuan-tuan, sampai sekarang orang belajar medik ni tuan-tuan, dia tak boleh tinggal kitab Qanun Fit-Tib, undang-undang atau peraturan dalam perubatan tuan-tuan, kerana dia dianggap sebagai basic asas, sedang pada ketika itu barat pun tak mampu untuk membuat menemui asas-asas ilmu yang ada pada ketika itu. Ini nak kata tuan. Tetapi setelah jatuhnya ataupun bermulanya kerajaan Baghdad ataupun kerajaan Abbasiyah itu tumbang pada kerajaan ataupun tentera-tentera Tatar, Rom, Mongol, Mongolia. Pada ketika itu barulah tuan-tuan, bayangkanlah, sehingga mereka menyusun, dikatakan tentera-tentera Mongol ini, mereka menyusun ataupun meletakkan kitab-kitab ilmu yang ada ketika itu, karangan ilmuwan-ilmuwan kita, di antara dua buah sungai, sungai Tigris dan juga Euphrates, sungai Dajlah dan juga sungai Furat, dijadikan jambatan sehingga berubah air sungai menjadi hitam, warna-warna dakwat kitab-kitab yang ada pada ketika itu. Letak dalam sungai, dibenam ke dalam sungai tuan-tuan. Punya banyak sampai boleh jadikan kuda mereka boleh meniti di atas timbunan buku-buku kitab-kitab yang ditulis oleh para ilmuwan Islam. Dan digambarkan ketika itu memadai 200 orang kaum muslimin ataupun tentera Arab ataupun tentera kerajaan Abbasiyah ketika itu dijaga oleh satu orang tentera Mongol. Dah jaga, dah tak berani dah lawan tuan-tuan. Padahal 200 lawan 1 tuan-tuan. Tapi ketika itu mada dengan satu orang tentera Mongol pun sudah memadai. Kenapa ketika itu jiwa-jiwa tidak ada kekuatan dalaman yang mampu untuk bangkit. Mana kelemahan, mana ketika itu tuan, kita terlalu leka dan juga lalai dengan teknologi dan juga ketamadunan yang ada pada ketika itu, sehingga lupa kepada pertahanan, kekuatan pertahanan dan sebagainya. Ini yang berlaku tuan-tuan. Ini sejarah, tidak pernah melupakan detik hitam yang berlaku kepada umat Islam ini tuan-tuan. Jadi begitu keadaannya. Keadaan yang sehinggalah akhirnya ilmu-ilmu ini dibawa ke barat. Dan kita tak nafikan juga tuan-tuan, bagi negara kita pun berlaku perkara-perkara seumpama itu.
beberapa ilmu-ilmu yang telah ditemui oleh bangsa Melayu dibawa oleh penjajah ke London. Tuan-tuan tengok di sana pun ada buku-buku karangan, kitab-kitab, buku-buku yang ditulis oleh para ilmuwan kita yang pada asalnya nak buat cetak dan sebagainya, tapi rupanya tak sampai-sampai dah ke Malaysia, tuan-tuan. Tapi pada hari ini ada terdapat di muzium-muzium mereka. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi meskipun yang paling elok kita kena kuasai, tuan-tuan maknanya satu ketika mungkin kita tak ada kepakaran, tetapi kita belajar, maka di sanalah akan ada. Kenapa? Perkara berkaitan dengan ini boleh dipelajari, boleh dipelajari walau bagaimanapun. Dalam sejarah Islam kita dapati bahawa Rasulullah SAW sendiri pernah mengupah seorang musyrik yang bernama Abdullah bin Uraiqit atau Uraiqat dalam peristiwa hijrah. Maknanya Nabi sendiri pernah mengambil khidmat seorang musyrik yang tidak beriman, mana tak Islam, tuan-tuan. Dia disewa atau dibayar, diupah Abdullah bin Uraiqit ini untuk sebagai dalil ataupun penunjuk jalan daripada Mekah sampailah ke Yathrib atau Madinah, mengikut jalan yang tidak biasa dilalui oleh orang biasa. Hanya orang pakar saja, tuan-tuan. Maka Abdullah bin Uraiqit dia adalah seorang pakar dalam selok belok jalan-jalan lain yang tak diketahui oleh orang ramai. Hanya orang tertentu saja tahu. Maka Nabi SAW pernah mengupah Abdullah bin Uraiqit ini sebagai penunjuk jalan. Sedangkan Abdullah bin Uraiqit itu adalah seorang musyrik pada ketika itu. Dalam Ar-Rahiq Al-Makhtum, kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum karangan Syekh Syafi'i Rahman Al-Mubarakfuri, dia kata apa? Nama sebenar Abdullah bin Uraiqit itu ialah nama sebenarnya ialah Abdullah bin Uraiqit bin Al-Laith. Beliau adalah seorang penunjuk jalan yang mahir tetapi masih kafir ketika itu. Dia seorang yang dipercayai tidak akan membocorkan rahsia. Sebab tuan-tuan, orang musyrikin menawarkan tawaran yang sukar dilepaskan pada ketika itu. Siapa-siapa dapat jumpa Rasulullah, siapa-siapa dapat jumpa Muhammad dan Abu Bakar, tawarannya ketika itu adalah 100 ekor unta. Tuan-tuan, bukan selang-calang. Kalaulah kita pada hari ini seekor unta berharga 10,000, tuan-tuan, kalau 100 ekor tuan-tuan, seekor 10,000, 10 ekor dah harga 100,000, tuan-tuan. Kiralah kalau 100 ekor maknanya 1 juta. Dia punya rewardnya, tuan-tuan. Bukan jalan-jalan. Itu yang Suraqah bin Jahsh, tuan-tuan, binti Jahsh. Dia beria benar-benar, dia cari juga. Dan sirah menceritakan memang dia jumpa Nabi SAW. Tapi tuan-tuan, ketika mana tiap kali kuda dia nak sampai kepada Nabi SAW dan juga Abu Bakar tu, tiap kali itulah kuda yang terbenam kaki dalam pasir. Tertonggenglah dia jatuh. Angkat balik kuda dia suruh bangun balik. Bangunkan kuda dia balik. Kejar lagi. Jatuh tersungkur lagi, tuan-tuan. Sehinggalah Nabi datang dekat dengan dia, beritahu Suraqah ni, tuan-tuan, bahawasanya Nabi minta dia rahsiakan perjalanan Nabi ini, kamu balik dari sebelum ke Mekah, dan Nabi janji kepada Suraqah, tuan-tuan, apa dia? Mahkota Raja Parsi, tuan-tuan, kepada Suraqah. Jadi Suraqah dalam keadaan pana begitu, tuan-tuan, macam dia pun boleh bersetuju dan dia balik. Dan dia beritahu pada orang Mekah, tak tahu mana, tak jumpa Muhammad apa semua, tuan-tuan. Dan peristiwa itu, tuan-tuan, janji Nabi itu berlaku zaman Sayyidina Umar jadi khalifah. Bayang kata jauh tak jauh ni. Ketika itu kuasa negara Islam telah luas, sehinggalah kerajaan Parsi pun tunduk kepada kerajaan Islam dan seterusnya. Maka ketika itu Suraqah ini dipanggil oleh Sayyidina Umar, beritahu bahawa Nabi pernah berpesan kepada aku supaya memberikan kepada kamu janji Nabi, iaitu mahkota, tuan-tuan. Ini janji Nabi SAW. Maknanya lagi besar reward Nabi janji. Suraqah masa itu dia tidak Islam. Dia pun
ya, maka bertambah lagi imannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Itulah janji yang pernah dijanjikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan Abdullah bin Uraiqid ini walaupun dia musyrik, tapi dia dipercayai. Kalau tidak baik dia ambil ganjaran 100 ekor unta lagi besar mungkin barangkali, tuan-tuan. Tapi dia adalah seorang yang jujur, cuma iman, ya, tuan-tuan. Hidayah yang belum sampai lagi. Lalu Rasulullah dan Abu Bakar telah menyerahkan kepadanya 2 kenderaan mereka dan membuat janji dengannya agar datang mengambil mereka di Gua Sur selepas 3 malam dengan membawa 2 kenderaan tersebut. Jadi maknanya Nabi SAW ketika pergi ke Gua Sur dengan Sayyidina Abu Bakar, tunggangan Nabi itu tak bawa lagi, ya, belum dibawa lagi. Nabi serahkan kepada serahkan kepada Abdullah bin Uraiqid, suruh bawa setelah 3 hari Nabi duduk situ. Jadi dia pun bawa, tuan-tuan. Kalau tidak, kalau dia seorang yang tidak dipercayai, ya, awal-awal lagi dia beritahu dah kepada orang Mekah. Dalam keadaan orang Mekah ketika itu kelang kabut cari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, ya. Sampai dekat muka Gua Sur itu sendiri pun mereka telah sampai. Tapi kerana apa, tuan-tuan, ketika itu, ya, 2 mukjizat. Satu, labah-labah menyiapkan sarang dia depan muka pintu gua tu, ya, dan satu lagi burung yang bertelur di depannya. Jadi maknanya mereka menyangka kalau ada orang dalam, burung ni mesti lari lah, ya, dan sarang labah-labah ni mesti dah pecah, ya, kerana ada orang masuk. Ni tak ada, tuan-tuan. Ni tak pecah. Jadi maknanya mereka berpatah balik semula, ya, daripada menjejaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian para ulama berkata tidak semestinya kerana dia seorang kafir maka dia tidak boleh dipercayai sama sekali dalam apa jua hal sekalipun. Ini kerana dalam peristiwa berikut tiada apa yang lebih berbahaya daripada mengupah seorang musyrik untuk menjadi penunjuk jalan, terutama sekali dalam perjalanan hijrah baginda dari Mekah ke Madinah. Dan maknanya, tuan-tuan, seolah-olah macam pecah dah rahsia sebenarnya, tuan-tuan. Ni ada orang tahu rahsia ni, ya. Orang putih kata apa, tuan? Secrets between more than 2 is not a secret. Maknanya kalau lebih daripada 2, tuan-tuan, bukan rahsia lagi dah, ya. Kau tak cerita kau lain, kau cerita kau awak je, ya, kata. Itu orang yang keenam mungkin bagi kita apa? Kita ke dia je. Padahal kita orang keenam, tuan-tuan. Maknanya dia dah tak jadi rahsia. Rahsia ni, ya, paling tinggi pun 2 orang je, tuan-tuan. Cukup. Lebih daripada tu bukan rahsia lagi dah, ya. Secara teknikal ni lah, tuan-tuan, ya. Jadi tapi Abdullah bin Uraiqid seorang yang jujur, tuan-tuan, seorang yang baik. Cuma hidayahnya yang belum sampai lagi ketika itu. Maka dia menyembunyikan, dan itu dia berpegang kepada janji. Tuan-tuan, ni dia ginilah, ya. Sebab Abdullah bin Uraiqid ini juga adalah jiran tetangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan orang lain juga, tuan-tuan, ya. Orang Mekah ni saudara mara belaka, ya. Jiran tetangga belaka. Macam kita duduk satu perumahan kita, bukan orang lain. Kita dipanggil satu qaryah belaka, ya. Sakit pening pun, tuan-tuan, kita sentiasa sesama kita belaka. Jadi itu, ya, kita kenal. Jadi bila mana satu orang minta, tuan-tuan, minta tolong, jadi atas dasar kepercayaan itulah. Sebab Abdullah bin Uraiqid ni dia tak join, ya, gerakan apa yang dibuat oleh Abu Jahal dan juga koncu-koncunya dalam memerangi ataupun mengganggu Nabi SAW. Dia profesional. Ini Abdullah bin Uraiqid ini. Dia tak campur aduk urusan itu, urusan politik Mekah, ya. Kerja dia, bidang dia adalah penunjuk jalan. Itu spesialis dia. Jadi dia tak campur tangan, tuan-tuan. Jadi dia fokus pada kerja dia. Ini satu sifat yang positif lah, tuan-tuan, yang ada pada Abdullah bin Uraiqid. Baik. Dan ulama juga membenarkan bagi pemimpin kaum muslimin meminta bantuan dari kaum bukan muslim, khususnya golongan ahli kitab dalam bidang ketenteraan, contohnya, ya.
sekiranya ada peperangan. Ahli kitab ni tuan-tuan, dia ranking minta tolong dengan yang tidak seakidah dengan kita ni tuan-tuan. Dia ada ranking dia. Pertama sekali, selepas kalau tak ada dah pertolongan daripada negara-negara Islam atau sesama orang Islam, carilah golongan ahli kitab. Ranking dia. Ahli kitab ni siapa? Orang Yahudi dan juga Nasrani. Kerana mereka juga asasnya ialah siapa tuan-tuan? Mereka juga berasal daripada agama Samawi juga. Sebab itu Nabi SAW ketika mana jatuhnya Rom di tangan tentera Parsi, kenapa Nabi sedih tuan-tuan? Sedangkan tak ada kaitan pun ni nak berpihak kepada Rom. Tetapi yang berlaku ialah kerana Rom ini, sekalipun mereka tidak beriman dengan apa yang Nabi bawa tuan-tuan, sedang mereka itu beragama yang Nasrani, ya, tapi mereka masih lagi dalam kategori golongan ahli kitab, yang mana mereka ini, ya, Tuhan mereka juga ialah Allah. Cuma cara mereka memahami konsep ketuhanan ataupun konsep Allah itu sendiri, ya, yang ini yang berbeza tuan-tuan. Sebab itu sehingga Al-Quran membenarkan, Islam membenarkan kita pun boleh makan sembelihan golongan ahli kitab ini, ya. Kerana mereka kalau nak makan sesuatu haiwan, mereka kena sembelih tuan-tuan. Itu kaedah dan sebut nama Allah, ya. Mana tapi zaman sekarang kita tak ada isu dah tuan-tuan, maknanya kita banyak tukang sembelih kita, ya. Sampai tahap begitu Islam membenarkan, ya. Cuma yang dimaksudkan ahli kitab ni kita kena jelas. Siapa mereka yang dikatakan ahli kitab itu? Ialah mereka yang berasal daripada jalur keturunan Nabi Yaqub alaihissalam, ya, bukan yang convert tuan-tuan. Yang convert ni lain cerita, ya. Jadi yang memang susu galur tu daripada keturunan Nabi Yaqub alaihissalam, maka mereka inilah yang dimaksudkan sebagai ahli kitab. Sehingga kita dibenarkan mengahwini wanita daripada golongan ini tuan-tuan. Orang lelaki Muslim boleh berkahwin dengan wanita daripada golongan ahli kitab. Dan ini pernah berlaku kepada Sayyidina Uthman bin Affan, mengahwini seorang wanita kitabiyah. Tetapi kemudiannya Uthman menceraikannya. Kenapa? Kerana demi menjaga, ya. Sebab sahabat-sahabat yang lain mengatakan, apakah tak ada dah wanita muslimah mukminah yang lain yang kamu nak kahwini, ya, tuan-tuan. Jadi makna di situ maka untuk masalah itu Sayyidina Uthman, ya, radhiyallahu anhu menceraikan, ya, isteri dia daripada seorang wanita daripada golongan ahli kitab, atau digelar sebagai kitabiyah, ya, tuan-tuan. Jadi Nabi sedih masa Rom kalah di tangan Parsi tu, ghulibatir Rum fi adnal ard. Rom kalah pada tentera Parsi tuan-tuan. Kenapa? Tentera Parsi adalah mereka daripada golongan Majusi. Dan mereka ini adalah bukan penyembah kepada Allah, mereka adalah golongan penyembah api. Jadi golongan ini, ya, mana bila Rom yang asalnya mereka juga menyembah Allah tuan-tuan, tetapi dengan konsep Trinity dari tiga Tuhan tadi tuan-tuan, itu dari sudut, ya, tapi mereka masih lagi merujuk kepada Tuhan yang sama. Cuma dari sudut pahaman mereka itu yang berubah, sehingga pada asasnya mereka digelar sebagai golongan yang beragama Samawi tuan-tuan, ya. Mana agama yang pernah dibawa oleh nabi-nabi yang terdahulu. Sedangkan Majusi tak ada tuan-tuan, terus, ya, mereka sembah api. Kerana dalam akidah mereka, dunia ini, alam ini ditakbir oleh dua Tuhan. Satu Tuhan ilahul khair, Tuhan baik. Satu lagi ilahul syar, Tuhan jahat. Mana dunia ini ada dua Tuhan, mengikut akidah orang Parsi, ya, jadi bagaimana mereka kata, bila Tuhan baik ini datang, maka kita dalam keadaan aman damai. Bila terang, ya, aman damai. Tapi bila Tuhan jahat datang, Tuhan jahat datang ni dalam keadaan dia gelap. Tuhan jahat ni dia punya karakter dia gelap. Itu ikut kepercayaan orang Parsi. Jadi bila malam saja Tuhan jahat mula mentadbir ketika itu. Sebab itu mereka cukup takut. Kadang-kadang Tuhan jahat pun take over, kacau. Siang hari pun digelapkannya. Hujan, ribut, petir, angin dan sebagainya. Dia kata Tuhan jahat datang. Itu kepercayaan orang Parsi tuan-tuan.
Macam kita siang hari ni. Hari ni kata orang istilahnya direct tuan-tuan ya. Kalau orang Parsi dia kata Tuhan jahat take over hari ni. Maknanya Tuhan jahat yang kontrol bumi ya. Apa tempat kita pada hari ni, itu kepercayaan akidah orang Parsi. Jadi untuk mendatangkan Tuhan baik ini, apa yang mereka buat? Mereka menyalakan api supaya terang. Bila terang, maka disitulah datang Tuhan yang baik akan hadir datang. Jadi daripada menjadikan api itu untuk menghadirkan Tuhan baik, akhirnya mereka pergi kepada menyembah api. Itu ini proses tuan-tuan berlaku. Akhirnya api itu dianggap sebagai Tuhan. Itu yang berlaku kepada orang Parsi. Jadi mereka jadi penyembah api. Ini orang Majusi tuan-tuan Dan agama itu digelar sebagai agama Majusi lah tuan-tuan Jadi daripada asalnya mereka mempercayai Tuhan baik itu bila mana cerah terang kepada menyembah api yang dianggap sebagai Tuhan kemudiannya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Dan sekiranya ada peperangan, boleh ditetapkan sebahagian daripada ghanimah. Ghanimah inilah harta rampasan perang, iaitu harta rampasan perang untuk mereka sebagaimana yang diperuntukkan untuk golongan kaum muslimin. Az-Zuhri meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW pernah meminta bantuan daripada kaum Yahudi dalam sesetengah peperangan. Lalu diberikan kepada mereka beberapa bahagian daripada harta rampasan perang itu. Diceritakan bahawa Safwan bin Umayyah radhiyallahu anhu pernah mengikut serta Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Hunain, sedang pada ketika itu dia masih berada dalam keadaan musyrik. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Sa'id dalam sunannya. Jadi maknanya Safwan bin Umayyah ni sebelum dia masuk Islam tuan-tuan, dia pernah join dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam perang dalam perang Hunain. Sedangkan masa itu dia belum lagi masuk Islam. Jadi maknanya Nabi pun pernah menggunakan khidmat orang yang bukan Islam bagi untuk hatta dalam peperangan sekalipun. Dan kalau kita lihat tuan-tuan, dalam piagam Madinah, perlembagaan Madinah ketika Nabi SAW sampai ke Madinah dalam peristiwa hijrah, 3 benda Nabi buat. Pertama, membina masjid Nabi itu. Yang kedua, mempersaudarakan Aus dan juga Khazraj dan juga Muhajirin dan juga Ansar. Kemudian Nabi memeterai piagam Madinah, perlembagaan Madinah. Dalam perlembagaan Madinah itu melibatkan semua orang Madinah yang ada, termasuklah orang Yahudi daripada Bani Qainuqa, Bani Nadir dan juga Bani Quraidah. Mereka tertakluk dalam piagam tersebut, sama-sama mempertahankan bumi Madinah sekiranya diserang oleh pihak musuh dan sebagainya. Dan sebagainya, apa-apa saja, walaupun mereka orang Yahudi, mereka tertakluk untuk sama-sama mempertahankan. Dalam bab perang pun sama tuan-tuan. Jadi begitu Baik. Disyaratkan pula orang yang diminta bantuan itu ialah orang yang mempunyai pandangan yang baik kepada kaum muslimin. Mana kalau kita tahu dia memang tak suka kepada orang Islam, ataupun tak suka kepada Islam, atau banyak kali menghina Islam, tuan-tuan, tiba-tiba kita minta tolong dengan dia, ini something wrong. Sebab disyaratkan minta bantuan itu ialah boleh minta bantuan daripada orang yang bukan Islam dengan syarat dia itu adalah seorang yang mempunyai pandangan yang baik terhadap kaum muslimin. Dia menghormati agama kita, baik terhadap kita, duduk dalam masyarakat kita macam sahabat-sahabat kita masa zaman sekolah dulu tuan-tuan, atau jiran-jiran kita yang buka meniaga kedai dan sebagainya. Mereka alhamdulillah, mana dia sudut kita susah dia bantu, dia susah pun sama kita bantu. Cuma berbeza akidah sahaja. Yang ini tak ada masalah tuan-tuan. Sebab syaratnya hendaklah dia seorang mempunyai pandangan yang baik terhadap kaum muslimin. Sekiranya seorang itu tidak boleh dipercayai, maka tidak bolehlah diminta bantuan daripadanya. Ini kerana jika kita sendiri dilarang meminta bantuan kepada orang yang tidak boleh dipercayai daripada kaum muslimin sendiri, seperti golongan yang sering mengecewakan urusan kaum muslimin, atau golongan yang suka menyebarkan berita buruknya, maka lebih-lebih lagi lah daripada orang kafir. Tadi kita sentuh tentang ranking. Kalau
tak ada golongan kaum muslimin yang boleh tolong, kita turun kepada golongan ahli kitab. Kalau tak ada golongan ahli kitab yang boleh tolong, baru turunkan kepada golongan yang musyrik yang lain, tuan-tuan. Jadi maknanya dia turun ke ranking, tapi keutamaan ialah kepada kaum muslimin dulu, kemudian barulah turun pada ahli kitab, kemudian barulah turun kepada penganut-penganut agama lain yang mereka ini mempunyai pandangan yang baik terhadap kita. Dia tidak memusuhi kita, tak pernah menyakitkan kita, menyakiti hati kita dan sebagainya, dan dia sentiasa sama-sama membangunkan atau membantu kita dalam segenap perkara yang melibatkan kemasyarakatan atau kenegaraan, tuan-tuan. Maka ini diharuskan. Jadi seterusnya tidak menjadi kesalahan bagi seorang Islam memberi hadiah kepada yang bukan Islam dan menerima hadiah dari orang yang bukan Islam serta membalasnya. Mana kalau ada orang yang bukan Islam, dia bagi hadiah kepada kita, tuan-tuan, kita boleh terima, dan kita pun boleh balas hadiah yang diberikan itu. Maknanya dari sudut agama tidak ada masalah. Tuan-tuan, macam kita baru-baru ni, mungkin barangkali ada kawan-kawan kita daripada berbangsa Cina, contoh, tuan-tuan. Kita baru tahu baru ni mereka menaikkan tahun baru Cina. Tahun baru Cina dia lebih perayaan bangsa, tuan-tuan, dia bukan perayaan agama. Jadi kita bagi hadiah kepada dia, tidak Islam, tuan-tuan, tapi kita bagi hadiah pada dia sempena ataupun menaikkan hari raya dia itu, kita bagi hadiah. Itu dari sudut hukum harus, tuan-tuan, boleh. Dia pula rakan pejabat kita contohnya, dan seumpamanya. Dan kalau diberi hadiah kepada kita pun juga harus, tuan-tuan, tak ada masalah. Ini dulu timbul isu, satu soalan orang tanya pada saya, tuan-tuan, dia kontraktor ladang yang menguruskan ladang-ladang ni, ladang sawit. Jadi dekat raya haji, dia menyumbang kepada company, dia syarikat itulah. Member saya ni dia pengurus ladang, dia nak sumbang lembu untuk korban. Sedang dia tu non-Muslim, dia non-Muslim. Jadi dia pun susah hati, 2 ekor dibagi ustaz, dah guna gaya. Dia kata, saya kata kalau tak bersalahan dengan dari sudut etika keuangan ke ataupun dari sudut apa semua, sebagai hadiah saja, sempena Aidil Adha kita boleh terima, tapi tak boleh jadikan korban. Nak sembelih atas nama, sebab korban ni hanya kepada seorang, syarat korban itu mesti seorang Muslim, sedangkan dia non-Muslim, tuan-tuan. Jadi bagaimana setelah dia hadiahkan 2 ekor lembu tadi, maka lembu tadi dah jadi milik kita, atau milik syarikat, atau milik company, tuan-tuan. Jadi bila dah jadi milik company, bolehlah company menamakan, mana dah berpindah milik tadi, menamakan siapa-siapa yang di kalangan ahli-ahli staf, jabatan company itu, yang kita tahu dia memang tak mampu buat ibadah korban. Kalau nak keluar 700, 600 memang tak mampu. Maka pilihlah mereka ini. Jangan pengurus masuk nombor 1 dulu. Pengurus dia boleh cari, dia mampu, tuan-tuan. Ini yang tak mampu. Security ke ataupun di kalangan ahli staf kita yang Muslim, masuk ke nama mereka. Boleh 14 orang masuk. Boleh 14 orang masuk. Dan beritahu kepada mereka supaya berniat korban, barulah lembu tu jadi lembu korban. Kalau tidak, lembu tadi lembu hadiah je lah, tuan-tuan. Ini kena betul dia punya olahan dia. Kalau tak betul olahan, tak jadi, tuan-tuan. Begitu juga syarikat. Kan kita pernah bincang dulu, tuan-tuan. Syarikat mengeluarkan peruntukan untuk 3 ekor lembu untuk dijadikan korban. Syarikat tak dituntut untuk melakukan ibadah korban. Yang dituntut melakukan ibadah korban ialah individu, tuan-tuan. Jadi kalau syarikat keluar peruntukan, katakan seekor lembu 4,000, dia keluar 12,000 peruntukan. Jadi daripada itu boleh beli 3 ekor lembu, maka carilah 21 orang
daripada ahli company tadi ataupun syarikat tadi untuk mereka dimasukkan nama dan mereka berniat korban. Barulah jadi daging korban. Barulah lembu tu dikira sebagai sembelihan korban. Kalau tidak tuan-tuan tak dikira korban sebab syarikat tak perlu syarikat tidak dituntut untuk melakukan ibadah korban. Ini kena jelas tuan-tuan kadang-kadang kita nampak ini syarikat yang korban ni, korban syarikat ni. Melainkan nama orang tu syarikat bin si Fulan. Itu tak apalah. Nama dia syarikat memang nama dia. Tak apalah tuan-tuan. Tapi kalau company tak boleh, tak dituntut. Ini kena jelas. Orang kita ni kalau nak buat ibadah tapi tak ada ilmu, atau kita tak rujuk kepada ahli ilmu, tuan-tuan, maka tak betul lah tu. Baik. Seterusnya, sebilangan ahli hadis Nabi SAW sendiri pernah menerima hadiah daripada beberapa orang raja pada zamannya. Nabi pun pernah terima hadiah daripada raja-raja yang bukan daripada raja yang Islam, tuan-tuan. Dan baginda SAW menerima hadiah itu, sedangkan raja-raja itu semuanya bukan Islam. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Tirmizi. Jadi hadiah tak ada masalah, tuan-tuan. Yang penting hadiah itu daripada benda yang boleh dimanfaat ataupun benda yang tidak haram. Pernah satu ketika Nabi SAW, tuan-tuan, di awal-awal pengharaman arak, Nabi pernah dihadiahkan arak yang mahal. Dulu-dulu tuan-tuan ni bagi dia menghargai seseorang tu, zaman jahiliah ni tuan-tuan bagi hak yang mahal lah tuan-tuan, yang kualiti dibagi kepada Nabi SAW sebagai hadiah. Nabi kata kaum kami orang Islam diharamkan minum arak. Kalau gitu ya Rasulullah, boleh tak aku jualkan ni, duit tu aku bagi kamu. Nabi kata tak boleh juga. Dia kira dia nak convert yang arak tadi dia nak jual ke orang lain dan hasil daripada jualan tu dia nak bagi kepada Nabi SAW pun tak boleh, kata Nabi SAW, tuan-tuan. Ini kita orang zaman jahiliah dulu, tuan-tuan, dia sangkakan boleh buat demikian. Jadi benda yang haram tak boleh dijadikan sebagai hadiah, ataupun yang haram tu kita tukar pula jadikan cari buyer lain daripada itu pun tak boleh. Itu kerana dia adalah bersumber penjualan yang haram, pun tak boleh, tuan-tuan. Jadi Nabi menerima pada asasnya, tuan-tuan, pemberian hadiah daripada kaum ataupun raja-raja yang lain, walaupun ketika itu raja itu masih ataupun belum Islam ataupun tidak Islam. Sebilangan ahli hadis berkata banyak hadis yang memberitakan tentang penerimaan Nabi SAW terhadap hadiah daripada kaum kafir. Antaranya terdapat suatu berita daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha bahawa Nabi SAW bersabda kepadanya, "Inni qad ahdaitu ila Najashi hullatan wa awaqiya min harir." Saya telah memberikan hadiah kepada Najashi, Raja Habsyah, sepasang pakaian dan beberapa uqiyah daripada sutera. Ini hadis riwayat Imam Ahmad dan juga Tabrani, tuan-tuan. Kemudian sesungguhnya Islam menghormati manusia sekalipun dia seorang manusia. Maka bagaimana pula jika dia ternyata daripada golongan ahli kitab? Sedangkan mereka yang belum Islam pun, yang tak ada kaitan dengan ahli kitab pun dihormati, diberi penghormatan, apatah lagi mereka ini daripada golongan ahli kitab. Atau bagaimana pula jika dia seorang mu'ahad yang ada perjanjian dengan negara Islam, atau zimmi yang hidup dalam naungan negara Islam. Dalam satu peristiwa telah berlalu jenazah di hadapan Rasulullah SAW. Lantas baginda pun berdiri kerana menghormati jenazah itu. Lalu jenazah depan Nabi SAW, Nabi tengok orang mengusung jenazah, Nabi bangun berdiri. Jadi seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, ini jenazah orang Yahudi ya Rasulullah. Ini bukan jenazah geng kita ni, bukan. Ni orang Yahudi ni." Lantas Nabi SAW menjawab, "Bukankah dia juga adalah manusia? Dia juga adalah nyawa." Hadis riwayat Imam Bukhari. Maka benarlah kata baginda SAW itu, setiap nyawa menurut kacamata Islam ada kehormatannya di tempatnya dan tempatnya di hati. Sekalipun dia itu bukan seorang Islam, tuan-tuan. Maknanya sebagai manusia kita mesti menghormati sesama manusia. Atau ketika mana kematiannya pun Nabi SAW beri penghormatan, tuan-tuan. Nabi bangun.
maka tak salah tuan-tuan. Kita kalau ada kawan-kawan kita member sama sekolah dulu, ya, sekelas zaman sekolah rendah tuan-tuan yang ya, bukan Islam, ya, mereka ini meninggal dunia, tak salah kita pergi ataupun memberi penghormatan tuan-tuan. Bukannya kita meraihkan akidahnya tak, tetapi kerana sebagai manusia, ya, kerana dia adalah sahabat kita ataupun ya, seumpamalah tuan-tuan tadi, ya. Kalau ada jiran-jiran dan seumpama, maka tidak salah, tidak menjadi satu kesalahan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, InsyaAllah pada halaqah yang akan datang kita sambung perbincangan kita soalan halal haram dalam Islam, iaitu Islam memberi rahmat walaupun terhadap binatang. Ya, pada manusia kita beri penghormatan, binatang macam mana? Maka kita bincang pada halaqah yang akan datang insya-Allah. Yang baik kepada Allah Subhanahu taala, yang kurang yang dhaif kelemahan di saya sendiri, mohon ampun, mohon maaf. Aqulu qauli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.